Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alright, dah ada orang masuk dah. So terima kasih. Suara okey tak? Hai sir, hai Cik Syah. Cik Syah nanti petang nanti saya datang Saya settlekan kerja saya dulu. Nanti saya tolong bagian petang. Alright. Voice saya tak clear. Dia pecah-pecah ke? Suara saya pecah-pecah. Robot. Alright. So sekarang dah okey belum? Suara saya jadi robot. Oh ya ke? Sekarang dah okey belum? Suara dah okey ke belum? Suara dah okey ke belum? Suara masih jadi robot ke? Masih robot ke? Dah okey ke belum? Suara tak okey. Salam sir, dah okey. Alhamdulillah, terima kasih. Suara sir bergema macam robot sir. Sekarang dah okey belum? Sekarang dah okey belum? Dah okey dah. Alright. So insyaAllah kat TikTok kita ada, kat IG pun ada. Suara tak dengar. Suara tak dengar. Suara tak dengar. Okay, kejap. Saya start balik Dah okey dah? Alright. So don't worry. Salam bang. Lama tak jumpa. Ya ke? Semalam saya ada? Semalam ada? InsyaAllah. Kejap. Saya tengah betul-betulkan kat bahagian IG ni kejap. Biasalah. Kan? Tadi dah elok, tiba-tiba tak kata tak okey. Saya pun blur jadi dia. Kejap Ada je suara tu. Betul. Terima kasih Maika. Terima kasih. Santai betul lah ala-ala dekat pantai kan. So sengaja saya untuk bawa mood tepi pantai ni. Supaya nanti korang boleh relax lah. So semalam kita ada kat mana? Semalam kita dalam bilik. Kan? Semalam kita dalam bilik. Alah, kat IG tak betul lah pula. Tadi dah okey dah. Suara tak okey. Apa? Buat saya pun lupa dah. Waalaikumsalam Ayu Gorgeous. Terima kasih sudi join untuk sesi hari ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kejap saya try untuk fikir macam mana aku nak buat untuk IG ni. Pening saya. Sir, lawa baju. Allah, baju hitam je pun. Kejap. Congrats, sir. Congrats kenapa tu? Congrats kenapa? Terima kasih. Alhamdulillah. Aduh, saya pening lah. Tadi dah elok, tiba suara tak okey. Kan? Rasa macam bercuti juga. Terima kasih Syazana bagi gift. Thank you so much. So insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya lama tak jumpa face to face. Dulu ada belajar dengan abang kat Kampung Baru masa tu, ingat? Oh, ingatlah. Kita punya founder. Kan? Jumpa juga kat TikTok Dari IG pindah ke TikTok. Alright, terima kasih. So tolong panggil kawan-kawan kita yang lain. Kata kita dah nak mula dah.
Saya dah cuba nak live kat IG. Tapi biasalah, kadang-kadang benda tak seperti apa yang kita harapkan. So kita move on je lah. Dan share kepada kawan-kawan. Thank you. Terima kasih. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Squad top business partner bulan Mei. Oh. InsyaAllah top business partner untuk Seafood Future untuk bulan Jun berturut-turut. Tolong pergi ke grup Telegram. Okay, support saya dengan join kelas Telegram, join kelas TikTok pada bulan Julai. Terima kasih Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. So saya tengah try lagi sekali kan macam mana nak buat ni. Alah, tadi dah betul dah. Apa nak buat tadi saya lupa lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhana, Yahaya. Waalaikumsalam. So ini adalah student-student yang selalu join saya. So hari ni kita start awal sikit sebab saya tahu pasti akan jadi benda-benda macam ni. So kita dah prepare dah. So insyaAllah. Okay. Selamat pagi. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni ada tajuk tak nak request dengan saya nak belajar apa? Kan ada tajuk tak nak request dengan saya nak belajar apa hari ni? So kalau daripada kemarin kan, daripada hari Khamis kita belajar green brainer. Lepas tu kita ada belajar blue brainer. So semalam kita belajar green brainer, purple brainer, blue brainer. So hari ni adalah warna yang terakhir iaitu red brainer, warna merah. Sambung colour brain. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Syazwan. Terima kasih. Assalamualaikum Mal. So panggil kawan-kawan kita yang lain InsyaAllah panggil kawan-kawan kita yang lain, bagi tahu. InsyaAllah kita dah boleh mula dah. Kejap je lagi. Aduh. Apa lagi tu? Terima kasih. Waalaikumsalam Dila, Marisa. Alhamdulillah. So sekarang baru ada 69 orang. InsyaAllah kita akan mula kejap lagi. Okay? Assalamualaikum sir. Good morning. Morning El. Salam Syaz. Apa khabar? Han, apa khabar? Sekejap. Tak jadilah. Tak apalah, biarlah. Kita buat kat TikTok je lah InsyaAllah. Aduh. Dah setting elok-elok, tiba-tiba suara tak okey. Tak apa. Besok kita try lagi esok. Okey, kita try lagi esok. So hari ni siapa-siapa yang ada kawan-kawan kat IG tolong bagi tahu. Dan kalau korang ada dalam grup saya, dalam grup Telegram TikTok, mudahnya TikTok ataupun affiliate ke, bagi tahu kawan-kawan yang kita dah mula. Sir, ya mas. Nak kenapa tu mas? Saya dah send link kat TikTok kat depa. Terima kasih. Salam semua. Let's go. Wah, Tuan Sobri semangat pagi-pagi Tuan Sobri. Good. Dah seru dah kat grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum tuan yang dimuliakan Allah dan semua. Terima kasih Amirna. Sir, kenapa saya tak boleh masuk dalam grup Telegram Kenapa? Boleh je. Pergi kat bio, kat situ ada link, tekan je masuk. So sharing apa hari ni? Puan Ariana, kita nak sambung colour brand yang keempat. Simple dan straightforward sebab colour brand yang keempat ni tak susah sangat. Red brainer. Kita nak bercerita tentang red brainer. Saja panggil, nak meramaikan. Baik. Saya pun nampak. So hari ni sebelum saya masuk red brainer, jika anda ada apa-apa soalan-soalan ataupun nak tanya apa-apa boleh terus tanya tanya je. Saya akan cuba jawab. Okay. Alright. So hari ni hari Rabu hari ni Selasa. So Selasa
esoklah hari terakhir So Kak IG tak ada ke? Saya tengah cubalah dari tadi kalau saya on juga, yang Kak IG ni dia punya gambar jadi manjang. Padahal tadi elok je. Aduh, dah elok dah. Tapi bila bunyi tak okey lah, apalah. Esok Rabu. Rabu adalah hari yang terakhir lah esok. Yeay, dah nak habis dah buat sharing. Lepas tu rehat kejap. Tapi tengoklah kalau korang sentiasa menunggu saya tu, insyaAllah lah ada lah tu kelas tu. Nana baru dapat join. Alah, tak apa. So Alhamdulillah kalau ikut perjalanan kita kelas pelan-pelan saya start kelas 1 Jun sampai hari ni dah 12 hari. 12 hari. Tadi sekejap je, tak apalah janji ada kat TikTok. Itulah, tadi dah sekejap, cuma suara tak okey. Bila suara dah okey, bila saya end broadcast, dah setting lari semua balik. Saya pun dah tak tahu macam mana nak betulkan. Janganlah akhir dia tak adalah akhir, cuma sometimes kita kena rehat juga kan. Dia bukan nak kena rehat lah, dia more kepada kita nak refresh balik. Dan nanti kalau you guys ada dalam group Telegram, kita akan share lah dalam Telegram. Tiba-tiba saya buat live, ada je link kat situ. So background macam ada hitam tepi-tepi tu. Background memang ada hitam kat tepi-tepi tu. Memang. Itu apa, kita kan acah-acah dalam beranda. So itu dia punya sliding door, Dina. Sliding door. So ajak kita orang ke mana hari ni? Payung pantai-pantai gitu. So kalau hari ni saya bawa anda semua ke pantai. Nampak tak? Nampak tak? Saya bawa awak tepi pantai. Saya kecilkan sikit. Okey. Gitu pantai. Boleh? Cantik background hari ni. Alhamdulillah. Dah breakfast ke? Tu belakang ada breakfast. Mana? Tu tengah tunggu chef tengah masak kan. Gitu. Kopi satu sir? Boleh. Dalam ada kowe, kau buat sendiri. Mana air kelapa ni? Order. Siap. Saya tengah tunggu breakfast on the bed. So insyaAllah kejap lagi on the way sampai. Cantiknya kan. Alhamdulillah dapat closing 2 box SS Perfect pagi ni. Good job. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya lagi-lagi siapa-siapa yang memang buat sale ataupun buat closing, try untuk pastikan kita ni sentiasa ada closing lagi-lagi sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12 wajib ada closing. So insyaAllah lah dia akan mudahkan kita capai target the whole day. Rasa macam pergi kelas motivasi dekat pantai. Ya ke? Alright. Good job. Air kelapa nyok lebih. Ons. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So dah panggil ke kawan-kawan kita yang lain? So leader-leader dah share ke? Ataupun kadang-kadang kan bila kita share tapi kita tak bagi screenshot, itu yang menyebabkan orang takut tau nak join link yang you guys bagi. So apa yang you boleh buat adalah ambil gambar saya sekarang ni, screenshot sekarang ni, hantar dan baru letak link. So macam mana nak fokus kerja dengan business at the same times? Macam mana nak fokus kerja dan business at the same time? Untuk menjawab soalan Liana, kalau tanya saya untuk balance kan kerja, business, family memang susah. Sebab tak boleh, memang kadang-kadang kita terpaksa korbankan salah satu lah. Betul. So kalau contoh kita fokus pada business, kerja bagus, business bagus, mungkin family agak tertinggal. Kan? So kalau tiba-tiba family kita memerlukan kita pada waktu itu, pada bulan itu, kita kena fokus kat business, kat family, business pun perlukan kat kita, kerja pun akan tertinggal. So apa yang saya boleh cadangkan, keyword untuk macam mana kita nak selesaikan isu ini adalah dengan harmonikan. So harmoni ni maksudnya apa? Try lah kita susun setiap benda tu, kalau boleh kita buat sekali. Macam itulah. Harmonikan ni contoh macam saya pun kadang-kadang tuan-tuan boleh nampak kan, saya buat live, lepas tu ada bawa anak-anak kan, ataupun mungkin time kerja. Sebab tu memang bagi saya, orang yang banyak kerja ni biasanya memang
diberi tanggungjawab pada seorang perempuan lah, sebab perempuan ni dia ada multitask yang bagus. Itu adalah kelebihan yang Allah bagi pada para wanita, isteri, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada. Sebab you guys boleh multitask dan multitask you tu bagus. Faham tak? Cuma kadang-kadang mungkin ada orang yang multitask tapi multitask ni tidak selesai. So try lah untuk kita gunakan waktu kita tu. Contohlah, yang pertama kita guna formula 50 10 50. 50 10 50. Maksudnya apa? Kita fokus sebelum kita susun kerja kita ni, okey, kita kalau boleh dalam masa 50 minit tu kerja betul-betul. Lepas tu rehat, lepas 50 minit rehat. Rehat tu buatlah rehat apa-apa 10 minit. Kita set time rehat 10 minit, sambung lagi. So kalau tanya saya macam mana kita nak fokus? Macam mana kita nak fokus lebih kepada untuk menjaga kita punya productivity, biasanya untuk bermula tu yang agak lambat, yang susah sikit, yang nak mula. Okey, kita nak bermula. So the first yang susah tu adalah kita punya starting. So kita upgrade ke ataupun fokuskan mindset kita ni, alright, untuk all out pada 15 minit pertama. 15 minit pertama. So ini yang saya akan cadangkanlah, menggunakan formula yang Abang Bat share dengan saya, 15 minit yang pertama. So 15 minit yang pertama ni dia macam kita ala-ala train lah. Okay, train. So train ni yang susah tu adalah nak start. Nak start tu yang susah. So bila dah boleh 15 minit kita fokus, dia jadi 30 minit, jadi 45 minit, 50 minit rehat. Rehat 10 minit. Lepas tu buat lagi. So macam tu je. Okay, on kat IG tak? Entahlah, saya tak nak serabut. Saya tak nak mood saya ke laut. So benda kita dah buat. So sebab dia tadi saya dah on dah. Cuma dia tak, suara tak okey. So bila tiba dah okey, saya dah tutup baru kata suara okey. So macam mana? So daripada mood saya ke laut, saya tak nak ngajar. So tak apalah, saya buat kat lah mana yang settle. Okay, muka geram dia sebut IG, memang geram. Daripada semalam saya try untuk buat kat IG, tapi tak dapat. Okay, so saya cuba 15 minit roast tu. Cuba. So maksudnya apa-apa pun yang kita buat, cuba untuk fokus 15 minit dulu. Itu start kita punya momentum tu akan jalan. Sebab tu macam saya kan, saya contohlah kalau nak menulis kan, lagi masa saya menulis e-book saya tu, saya tulis e-book saya tu memang saya nak start tulis e-book tu bertahun-tahun tau. Bertahun-tahun nak start e-book tu. Cuma dia tak ada kesempatan nak buat. So apa yang saya buat adalah PKP yang pertama yang kemarin tu, saya tak tahu nak buat apa. So income pun tak adalah income kosong. Cuma masa tu tak jumpa lagi lah macam apa yang saya buat sekarang ni. So saya buatlah e-book. Tapi first start dengan e-book yang saya buat macam ala-ala slide. Tapi bila slide ni, bila orang print dia jadi kecil, ataupun bila kita simpan dalam PDF dia jadi kecil, so orang tak puas. So saya tukar balik, saya dapatkan feedback. Masa tu pun dah boleh jual sikit-sikit. Lepas tu saya tukar balik jadi buku betul. Tapi saya upgrade dari segi dia punya layout, presentation, memang macam bukan e-book biasa lah. Bukan e-book biasa. So alhamdulillah sekarang e-book saya dah bantu saya almost 6 angka ada. 6 angka. E-book saja. Itu belum lagi commission daripada Seek for Future, training, private coaching saya, personal coaching, tak termasuk. Itu saja dah 6 angka. Alhamdulillah, boleh lah, maintain lah. Setiap bulan itu 5 angka. 5 angka 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. So, don't worry. Sebab tu kadang ada orang kelebihannya mungkin pada produk. Kan, ada orang kelebihannya pada produk. Ada orang kelebihannya mungkin mengajar. Ada orang kelebihannya dengan buat live. Dia buat live dia ramai. Kan, ada orang kelebihannya pada website. Ada orang kelebihannya pada chatbot. So, don't worry. Don't worry. Salam sir, Ustaz Saif, apa khabar? Haikal pun power sir, 10 angka. Dia dahsyat. Okay.
Alright, so kita dah 143 orang hari ini, tuan-tuan dan puan. So, are you ready guys? So kita nak mula dah. Okay, so siapa-siapa yang dah ready, tolong komen ready. Apa khabar Khabar baik Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Okay, kalau semua dah ready, tolong komen ready. Tolong komen ready. Ready. Saya join kelas TikTok, sir. Oh, terima kasih. Kita jumpa pada bulan Julai, okay? Nanti dah join TikTok yang silver, boleh PM saya untuk upgrade ke level advance pula. So, advance itu adalah RM50, RM54 untuk kelas TikTok Julai 2 hari. And Alhamdulillah lah, bagi saya sangat-sangat berbaloi. Walaupun you spend RM54, dapat asas bermain TikTok dengan betul, dapat idea nak terus buat, lepas tu you upgrade pula kepada advance monitoring untuk selama setahun, di mana dalam tu ada saya, ada Abang Nas, ada Cikgu Syahril. Dan bayangkanlah tuan-tuan, saya buat live setiap hari 11.30 sampai pukul 1 pun yang free min. Tuan-tuan dapat banyak tak? Saya nak tanya, tuan-tuan dapat banyak tak daripada ilmu saya share yang free ni? So kadang-kadang ada orang masuk, first kenapa orang masuk dan dia stay, sebab memang presentation saya A lah. Kan, presentation saya A lah. Saya kalau buat presentation so far, nak kata kalau kat TikTok ni dengan IG ni belum ada lah yang buat macam ni. Belum ada. Paling-paling pun orang yang main game ada lah. Tapi kalau yang mengajar so far tak ada lagi. Ramai juga. InsyaAllah lah next time akan ada ramai orang yang akan buat, tiru kan. Tapi saya peduli apa? Saya dah jadi orang yang pertama. Kan? Kan? So sebab tu saya kena konsisten buat sampai korang memang tahulah, oh ini style macam sedar mengajar je. Tu maksudnya saya dah mula berjaya lah. Kan? Alhamdulillah. So Alhamdulillah, terima kasih kepada korang juga sentiasa support saya. So insyaAllah lah, doakan saya untuk teruskan. So besok tak tahu. Besok ada. Khamis, Jumaat tak tahu. Tapi mungkin insyaAllah lah one day kita akan ada setiap, tak tahu, tengoklah macam mana. Okay, pernah jasa dalam under bawah produk kekasih. Alhamdulillah, Aina Suha, terima kasih. Nanti Ain kisalam kat Kak Long, Puan Syafiqah, Syatila Melvin dan lain-lain. Kami fanser Allah. Okay, dah up jadi moderator dah. Okay, jom. So bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka whiteboard kita ni, boleh tak kita sama-sama mulakan sesi kita hari ni, dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. So tuan-tuan dan puan, assalamualaikum dan selamat pagi. Amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya, suka saya ingatkan pada anda semua yang join untuk sesi TikTok hari ini, live TikTok hari ini, dan untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pagi ini. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah ada 160 orang yang berada di TikTok ini, kan, supaya Allah mudahkan urusan kita. Allahumma ya bari, Allah uruskan segala internet kita, suara saya jelas, dan semoga apa yang saya sampaikan ni insya-Allah tuan-tuan boleh terima dengan baik, dan yang paling penting adalah sampaikan balik pada orang lain. Okey. Rabbi shrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, mungkin ada yang baru masuk ataupun baru join. Mungkin ini adalah kali yang pertama anda semua bersama dengan saya pukul 11.30 setiap hari sepanjang lockdown. Dan hari ini adalah hari kedua terakhir sebelum esok. Hari kedua terakhir sebelum esok. Esok hari last. Dan jangan cari saya lepas tu. Okey. Jangan cari saya lepas tu sebab kemungkinan saya tidak akan live. Tapi bohong. Saya tak tahu. Mungkin kita akan rehat dulu. Sebab bila kita dah all out 14 hari kan. So kita rehat satu hari. InsyaAllah lah nanti kita akan go for 28 hari pula. Waktu kita rehat sehari, kita go for untuk 56 hari pula. So macam tu lah. Dan semoga tuan-tuan juga kan
hadir. Ada tak suara? Kenapa dia suka habis yang bateri yang tu? Suara ada? Dah. Suara pi mana? Kan? Tak adalah. Saya okey je. Dia kadang-kadang suara-suara macam tu dia nak test korang. Kan? So bila tiba-tiba suara saya hilang ke, dia akan test lah, dia naikkan engagement. Okay, by the way, saya nak tanya, antara mic tadi dengan mic yang ini, mana lagi okey? Mana lagi okey? Tadi saya guna Komika. Saya guna Komika. So Komika ni memang best lah. Cuma masalahnya daripada 2 bar tiba habis. Aku geram betul lah. Kan? Tak ada suara pun saya setia. Ya ke? Sehilang. Yang baru ni lagi okey. Ada je 1 bar. Tadi lagi jelas. Yang ni tak okey. Mic tadi. Oh, kenapa? Mic tadi dia lagi kuat ke? Boleh je. Mic tadi lagi kuat ke macam mana? Yang baru jelas clear. Alright. Sabarlah kejap. Ni okey juga. Saya keluar masuk balik. Oh ya ke? Semoga selalu bersemangat beri kami kepada kami. Semoga selalu saya. Amin ya rabbal alamin. Tadi mungkin saya tertekan button off. Tak, dia dah habis. So mungkin saya kena charge setiap kali saya habis live lah. Kan? Memang dia habis merah. Tapi warna apa? Memang best lah. Ni wireless. So hari ni insyaAllah kamera saya pun dah kembali. So nanti tengoklah perubahan dalam kita punya production. Okay. Yang lama nampak lebih relax bila bercakap. Nampak lebih relax? Macam mana tu? Okay, tak apa. So kita ada 167 orang. Let's go. Kita tak nak buang masa. Yang penting tak pakai handphone buat live. Oh mestilah. Kan? Kalau saya mana boleh pakai handphone je buat live. Nanti kalau pakai handphone je buat live, lari orang. Kan? Yang pertama nampak lebih relax. Mungkin bukan apalah. Dia macam ni. Dia benda-benda yang kita tak boleh nak kontrol kan. Contohlah tadi saya dapat satu soalan. Macam mana nak mengurus emosi? Kan? Bagaimana nak urus emosi? Pagi-pagi saya dapat soalan ni dalam grup Telegram. Sebab saya tanya hari ni kita nak belajar tentang colour brain. Lepas tu ada benda nak tambah tak? So pagi-pagi dia cakap bagaimana nak mengurus emosi. So emosi ni mungkin adalah kepada manusia lah. Kan, terhadap manusia. Manusia yang mungkin kita boleh anggap dia sebagai seorang mungkin team, prospek, okay, ataupun customer ke, ataupun biasanya dengan manusia ni dengan kita punya keluarga lah kan. Anak-anak ke yang kadang-kadang buat kita tak tentu arah betul pagi-pagi kan. So insyaAllah lah. Bagaimana nak urus emosi ni, saya belajar dengan cikgu saya. Okay, so step yang pertama. Korang dah ready ke belum? Waalaikumsalam BTCT CTDK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ready ke? Bagaimana nak urus emosi? Kan? Nak urus emosi. Lagi-lagi macam mana kita nak menghabis orang manusia. Sebab manusia ni dia, kenapa kita senang trigger ataupun sedih lebih-lebih pada orang lain? Ini mungkin kerana sebab kita tak faham bahasa dia satu. Tapi sebelum kita nak cuba faham dia, kan, kenapa dia macam tu, kenapa dia macam ini, so cuba you amalkan ini dulu. Sebab kadang-kadang contohlah macam tadi kan, bila cerita pasal IG saya rasa macam malasnya. Betul, dah nak cakap-cakap, dah nak sambung, tiba-tiba mic pula mati. Betul tak? So itu adalah benda-benda yang itulah hidup. Itulah hidup. So hidup ni maksudnya apa? Hidup ni dia penuh dengan cabaran. So kalau hidup kita ni, kalau kita anggap apa yang terjadi itu adalah satu ujian, dia akan jadi ujian. Tapi kalau kita anggap itu seperti satu puzzle, kan, kita anggap apa yang terjadi dalam hidup kita ni adalah puzzle yang kita jadikan itu adalah satu permainan yang kita bila lepas satu level dia akan naikkan kita level lebih tinggi.
Kan? Makin tinggi level itu, makin besar reward yang kita nak bagi. Ataupun makin besar reward yang kita nak dapat. Bukan yang Allah yang nak bagi, tapi kita yang dapat. Sebab tu kadang makin besar ujian kita, satu, kenapa ujian kita ni makin berat, makin besar, makin susah, mungkin ini adalah kerana apa yang kita nak, yang kita pohon dalam doa, kita minta dalam doa juga besar. Dan apa yang kita minta itu, mungkin kita tu belum sama level dengan apa yang kita ni layak dapat. Sebab tu Allah bagi ujian. Makin berat, kenapa? Sebab Allah nak you cepat-cepat dapat. Okay? Boleh? Alhamdulillah. Okay, so step yang pertama, apa nak kena buat? Okay, jika bagaimana nak uruskan emosi ni, so step yang pertama adalah Tumaninah. So kalau saya salah je, maafkan saya. Tumaninah ini adalah berhenti sebentar. Okay, berhenti sebentar. Sebab tu dalam solat pun kita perlu menjaga tumaninah kita. Okay, perlu menjaga tumaninah kita. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengah marah ke, ataupun something jadi seperti apa yang kita tak harapkan ke, betul? So tumaninah dulu, berhenti sebentar. So bila kita dah berhenti sebentar itu, kita check balik sebenarnya apa yang kita boleh tambah baik. Okay, so step yang pertama, berhenti sekejap, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Alhamdulillah. So tumaninah dulu. Jangan terus marah. So contoh kalau kita ada anak-anak kan, bila kita marah ataupun dia buat salah, kita marah, dulu tengah marah, so mesej tak sampai. Faham Yang kedua, bila kita dah tumaninah, try to acknowledge. Try to acknowledge. Okay, kita marah sebab apa? Cuba cari tahu punca. So kalau nak cari punca ni, kalau kita dalam keadaan marah dan kita tidak buat tumaninah, you tak akan fokus pada punca. You akan tengok apa yang berada di depan mata you. So anak you tengah nangis-nangis, betul tak? Tengah bising, melalak semua, tiba-tiba you dengan stresnya, you marah. Padahal mungkin anak itu sedang lapar. Kan? Mungkin anak tu mungkin main-main, tersakit ke apa ke. Betul? So kita pemarah dia sebab kita stres, anak tu nangis, kita boom, letup. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita hilang. Dan apabila kita buat keputusan dalam keadaan kita marah, biasanya apa akan terjadi? Cuba komen. Jika kita buat keputusan dalam kita marah, dalam keadaan kita marah, biasanya apa yang akan terjadi? Biasanya kita akan menyesal keputusan tersebut. Biasanya lah. Kita akan menyesal sangat keputusan tersebut. Sebab tu tenang adalah benda yang wajib jika anda semua nak menang. Faham So tenang. Siapa yang sentiasa jaga ketenangan dia, tenang ni pasti menang. Okay? Nak selalu menang. Nak menang, wajib tenang. Apa yang orang yang tenang pasti menang. Kalau nak sentiasa menang, wajib tenang. So inilah dia. Okay. Assalamualaikum, salam. Maaf mengganggu. Mohon doakan ibu saya sedang tenat. Saya tak kuat. InsyaAllah Azliati. So semoga sama-sama kita ambil masa sekejap untuk kita doakan ibu pada Azliati ini dan sentiasa diberikan yang terbaik lah. Kalau kesihatan dan insyaAllah. Okay. So don't worry. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. So ada 152 orang yang hebat-hebat ni. So kita mintakanlah, kita doakan dia. Dan mana tahu kan daripada ramai-ramai ini ada seorang doanya tu diangkat sampai ke langit dan mungkin dia betul-betul mendoakan, insya-Allah. Dan kenapa tuan-tuan Rafan kita kena sentiasa doakan orang? Sebab kita pun memerlukan doa itu nanti. Kita pun sentiasa memerlukan doa. Dan kenapa saya ada di depan ini pun bukan disebabkan orang lain, bukan disebabkan saya sendiri ni bagus sangat dalam mengajar, tidak. Tetapi saya kenapa ada sentiasa diberi kelebihan ataupun ada peluang untuk bercakap secara live dalam TikTok ni mungkin kerana doa-doa tuan-tuan perempuan. Okey? So sentiasalah. Kan kalau jumpa orang-orang kalau tak mampu nak tolong dari segi sedekah ke, tak mampu nak bantu dari segi mungkin
Nak tolong apa-apalah kan, secara modal ke apa ke, as simple as kita doakan. Kita doakan mereka, InsyaAllah. Dan semoga doa itu kan, malaikat akan kembalikan balik pada kita. Amin, amin ya rabbal. Live yang ada, dia minta doa. Dan itu adalah usaha dia. Betul. So kita ni siapa nak judge orang? Kita siapa nak judge orang? So tak boleh kita fikir, alah dia ni tipu je. Dia tipu ke, dia betul ke, itu masalah dia lah. Tugas kita sekarang kan, apa yang susah sangat nak doakan orang? Betul tak? Kan? Dan semoga bila kita doakan orang itu selesai masalah dia, dan apabila dia selesai masalah dia, menjadi asbab kita pun masalah kita selesai. Simple. So live dekat TikTok je ya. FB ada live tak? Tak ada. Saya dah lama tak live kat FB. Saya hanya live kat FB kalau kelas setiap hari Ahad untuk orang-orang yang beli e-book je. Itu je. Betul, semua live saya masuk. Doakan ibu saya je. Alright, terima kasih. InsyaAllah Azliati yang the best. So semoga apa yang awak ikhtiarkan ini kan, walaupun orang tengok macam benda tu apalah kan, macam menagih ke apa, tapi Allah tahu niat kita. Alright, so don't worry, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita sambung. Okay, kita sambung. Saya kalau ada selingan-selingan macam tu, saya suka kan. Tak adalah time ni lah saya nak buat pahala banyak-banyak. Time lain kita tak tahu. Betul tak? Okay sir, suruh anak tim install TikTok lah lepas ni. Ushira bukan setakat install TikTok je. And Ushira kena pergi kat grup Telegram saya, yang dalam bio saya tu ada link Telegram. Pergi kat sana tu, masukkan anak tim anda. Bulan 7 kita belajar main TikTok betul-betul, okay? Bulan 7 kita belajar main TikTok elok-elok. So macam mana nak buat video macam saya ke? Kan, macam mana nak tengok trend-trend kat TikTok ni macam mana? Kan, macam mana nak dapatkan engagement dalam 3 saat yang pertama? InsyaAllah kita akan belajar sama-sama. Alright? Awesome. Okay, so bila kita dah tomat ninah, berhenti sebentar, kita acknowledge, kita cuba cari tahu puncanya kenapa. Dan barulah kita akan pandang dengan masa. Pandanglah, cuba guna pandang situasi tu dengan kacamata simpati. Ini dia punya keyword dia lah sebenarnya, tuan-tuan. So insyaAllah ini yang saya boleh share secara simple. So kalau macam mana kita nak uruskan emosi kita ni apabila kita dalam menghadapi apa-apa situasi lah. Okay, first, tomat ninah. Kedua, cuba cari tahu kenapa dia jadi macam tu, kenapa dia reject kita, kenapa dia tak jadi beli, cuba cari tahu. Dan yang ketiga ini, cubalah pandang satu situasi ataupun situasi sebut yang kita sedang lihat ataupun kadang kita sedang hadapi itu dengan kacamata simpati. So apa maksud kacamata simpati ni adalah seperti seorang ibu. Okay, and point of view seorang ibu. Kan, kacamata seorang ibu. Kacamata seorang ibu ni dia penuh rasa simpati, penuh rasa kasihan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, seorang ibu ni dia nampak anaknya. Okay, dia nampak anaknya terluka main pisau. Kan, padahal dia tahu dia simpan pisau tu dalam laci. Dia simpan pisau itu dalam laci. Tapi seorang ibu ni dia akan salahkan siapa? Dia akan salahkan anak tersebut main pisau ataupun dia akan salah diri sendiri. Cuba komen. Seorang ibu tu dia akan salahkan diri sendiri ataupun akan salahkan anak itu sebab main pisau. So biasanya seorang ibu ni tak kisahlah awak green brainer ke, purple brainer ke, blue brainer ke, red brainer ke yang kita akan belajar kejap lagi. Kalaulah benda itu berkaitan tentang anak yang dia sayang, anak yang dia kandung selama 9 bulan, pastilah apa pun yang anak tu buat, dia akan cuba cari salah dia dulu. Kenapa aku letak pisau dalam laci belah bawah? Nampak tak? Sampai tahap macam tu sekali. Diorang, ibu ni mencari salah, at least lah. Kan? Dia akan kata, kenapa aku letak pisau tu laci belah bawah? Kenapa tak letak atas? Ini semua salah dia. So bila kita pandang apa yang terjadi dalam hidup kita ini, kita cuba muhasabah diri dulu. Maksudnya kita tak nak salahkan orang. Kan? Percaya kat saya lah, hidup kita lebih bahagia. Kenapa?
Ingat, kita tak boleh ubah orang lain. Wa ima kadang-kadang suami kita yang kita tidur sama-sama dah bertahun-tahun, dah bertahun-tahun, itu pun kita susah nak ubah. Apatah lagi customer yang kita tak follow up, tak sampai lagi 6 kali. Strangers yang baru PM kita, tiba-tiba kita nak buat closing, tiba-tiba terus nak beli banyak. Macam mana? Faham tak? So kali ni cuba ikut ataupun cuba dengar lah apa saya nak sampaikan ini. So contohlah, kalau lah bulan ini bulan 6, dah 15 hari bulan dah setengah hari bulan dah ni. Tetapi masih belum capai target lagi, ataupun KPI tu masih belum clear lagi, tak sampai pun 50% sale yang sepatutnya kita capai. Bukan orang lain yang kita kena salahkan, bukan produk yang kita kena salahkan, bukan marketing yang kita kena salahkan, tapi start untuk tanya balik diri sendiri, sebenarnya aku betul ke nak berniaga ni? Kan? Kenapa susah sangat nak konsisten ni? Why? Boleh ke boleh? So daripada situ kita check balik diri sendiri ni, tanya, ya Allah, betul ke aku nak berniaga ni ya Allah? So cuba check balik apa benda yang you nak capai untuk bulan Jun ni ya Allah. Nak sale berapa banyak, nak income berapa banyak. So kalau lah diri sendiri tu tak jelas lagi, okay, pergi kira overhead setiap bulan. Kira overhead setiap bulan. Cukup tak nak kena bayar? Betul. So contohlah kalau kita ada overhead setiap bulan, rumahnya, okay, suami kita ada sekian, kita ada sekian. So jadikanlah berapa yang kita kena ada tu untuk survive, as simple as awak punya target untuk bulan Jun ini. Boleh? Dan buat benda yang sama untuk anak-anak tim anda. Itu je. Sebab tu kadang-kadang kenapa anak tim kita ni susah benar nak buat, susah benar nak macam kita ni. Satu, dia bukan macam kita. You kena faham. Dia bukan macam kita. Kan, kita ni dah jelas dengan mindset kita kenapa kita berniaga. Kan, kenapa kita kena ada 10,000 setiap bulan. Kan, kenapa kita pilih produk ini. Kenapa kita buat posting macam ini. Kan, kenapa kita buat live, kenapa dan kenapa. Dan anak tim belum faham dan belum tahu. Mungkin dia tahu 3 bulan yang terawal, tapi masuk bulan keempat bila benda tu tak nampak hasil, dia dah mula slow balik. So tugas kita sebagai seorang leader, ingatkan balik mereka. Dan macam mana nak ingatkan balik mereka tu? Kan, start give appreciation. Kan, kita ucapkan terima kasih pada mereka, hargai mereka. Dan kalau boleh para leader, ada leader tak kat sini yang ada anak tim? Ramai ke leader-leader yang ada? Okay, ramai ke leader? Cuba komen, nak tengok leader-leader anda. So kalau ada leader ke ataupun mungkin nak panggil leader ke, cuba komen dan tag nama leader anda. Sebab saya rasa saya nak share satu formula sebelum kita masuk Rick Brainer ini dengan bagaimana nak bangkitkan anak tim. Okay, bagaimana nak bangkitkan anak tim. Bagaimana nak bangkitkan anak tim? So cuba tag leader-leader anda hari ni. Cuba tag leader-leader anda hari ni. Saya solo tapi tim Mahira. Faham? Don't worry. It's okay. Ada sir, saya leader. Terima kasih. Kan, leader-leader lain pun masuk sekali ni. Terima kasih. Sebab tu anak tim kan, kadang-kadang bila kita ada anak tim, kita dah terrekrut, dia senyap, dia sendu. So macam mana kita nak bangkitkan balik mereka tu? Okay, bagaimana kita nak bangkitkan mereka tu balik? So yang pertama kita akan start lah dengan, macam saya cakap tadi, adalah penghargaan. Penghargaan. Raikan sekecil win. Kejayaan kecil dalam diri dia yang dia dah capai selama ataupun sepanjang dengan kita. Penghargaan. Ucaplah terima kasih. Okay, ucaplah terima kasih. So kalau boleh kan, setiap pagi tu, okay, so tuan-tuan biasa buat morning session, betul? So setiap pagi tu kalau boleh kan, setiap pagi kita kena ada morning booster. Okay, setiap pagi kita ada morning booster kita. Okay, setiap pagi kita ada morning booster kita. Pada yang pertama kan, kita akan, dalam morning booster ni kita akan buat apa tau?
Yang pertama, kita akan minta tim kita share. Sebab tu kalau boleh, cuba buat group dalam Telegram. Kenapa tahu dalam Telegram? Sebab dalam Telegram ni kita ada function namanya voice chat. So diorang anak-anak tim kita boleh masuk dalam tu dan kita boleh meeting sekejap, as simple as 15 minit pun boleh. Kan 15 minit pun okey dah. Tak payah panjang-panjang, tak payah lama-lama, 15 minit. Okey, so apa kita nak share? Apa yang kita nak dia share? Okey. So yang pertama, apa yang kita nak dia share adalah dia punya win. Apa yang dia dah capai semalam. Kan, apa yang dia rasa dia seronok dia dah buat semalam. So itulah yang kita nak. Nak cakap apa dalam tu? Ini aku nak cerita lah ni Carol. Aku baru nak mula. Kan, sabar. Yang pertama, kita nak dia orang share win. So win tu tak kisahlah. Okay, semalam saya dah buat follow up. Okay, semalam saya dah buat copywriting. Semalam saya dah buat gambar. Semalam saya ada belajar design. Semalam saya join kelas Sedharma. Semalam saya join Telegram. Semalam saya beli e-book Sedharma. Semalam saya daftar kelas TikTok pada bulan Julai. So, itu yang kita nak dia share semalam. Wins tu kita boleh mula dengan diri kita dulu ke? Boleh. Sebab semua orang akan share dalam masa 1 minit. So, dalam Morning Booster ini, sesi sharing ini kita sebut namanya apa tahu? Stand up meeting. Namanya adalah stand up meeting. Okay, so bila kita guna Telegram, dalam Telegram tu ada voice chat. So guna voice chat itu untuk kita jumpa ataupun bercakap je, sharing. Semualah, apa tak kisahlah win, dapat sale ke, dapat ilmu baru ke, so share. Faham Yang kedua, kita nak dia share dia punya roadblock. Kita nak dia share dia punya roadblock. So roadblock ni maksudnya apa? Apa yang dia rasa dia boleh buat ekstra. Contoh kalau semalam dia buat follow up 3 dan tak dapat sale, sepatutnya kalau dia ada peluang another ataupun satu lagi peluang untuk dia ulang semalam itu, dia boleh buat sampai 10 follow up. Faham tak? Okay, faham tak? Dari segi win ni. Dari segi roadblock. Yang pertama win, yang kedua adalah roadblock. So roadblock ini adalah benda apa yang dia boleh buat lebih lagi. Buat lebih lagi. Bukannya cari salah Ingat, Morning Booster meeting bukanlah sesi untuk cari salah. Sebelum ini kita rasa macam meeting itu, kenapa orang tak suka meeting? Sebab meeting ni kita ingat mesti nak cari salah. Jangan cari salah orang. Biar dia ngaku sendiri, kan? Biar dia sebut sendiri apa yang dia rasa dia boleh buat ekstra sepatutnya semalam yang dia buat. So, kalau diorang jenis malu, boleh ke kalau kita yang puji wins dia? Sebenarnya kadang-kadang kalau malu ni, yelah, mungkin kalau boleh kita try untuk dia, kita start dulu. Sebab tu kita start ni kita share je daripada tak kisahlah win apa pun. Okay, semalam kita baca buku ke, kita habiskan buat nota ke, so kita boleh buat macam tu. So bila kita dah ada template cara nak bercakap tu macam mana, insyaAllah anak tim kita pun kita akan latih. Sebab ingat, nak buat sales ni dia start macam mana kita nak bercakap. Malu ni kita boleh buang, boleh latih untuk pelan-pelan. So kita nak create environment, satu lingkungan yang buatkan orang tak malu nak share. Sebelum ini kenapa orang malu nak share? Sebab dia takut judgement. Okay, dia takut judgement. So maksud judgement ni apa? Nanti kalau win saya ni tak cukup besar lah. Tak apa. Sebab tu untuk sampai tahap semua orang buat sharing, contohlah macam hari ni kita ada 213 orang dalam TikTok ini. Tuan-tuan, saya live dah 12 kali. 12 hari non-stop. Rehat pun Jumaat. Jumaat pun tak rehat sebenarnya, sebab saya pergi ke Telegram. Saya rehat pun sebab saya ada kelas Sabtu Ahad. Dan ramai pun ada kelas masa tu juga. Betul? So saya sambung balik semalam. Semalam pun awal-awal saya start kelas pun dia agak slow sikit. Tapi hari ni dah on track balik 200. Dan saya expect besok will be 300. Dan makin lama makin naik. So contoh kalau saya rehat lagi Sabtu Ahad,
Isnin tu dia akan turun balik. Faham tak? Kan? Isnin akan turun balik. So macam tu lah. So tugas kita adalah konsisten je. Orang nak share ke, orang tak nak share ke, awak share dulu. Lama-lama bila awak sendiri konsisten buat sharing, dan pasti akan ada orang yang nak sharing juga. Pasti akan ada orang nak sharing juga. Sebab dia nampak, dia segan. Bayangkanlah leader buat share dia punya stand up meeting, dia share dia punya win, dia share dia punya roadblock. Kan? Dan nanti ada satu lagi, tanpa miss setiap hari. Dan pastilah ada orang yang akan Mada, saya nak sharing juga, boleh tak? Akhirnya pastikan ada yang nak angkat tangan. Sebab nak buat benda-benda macam ni tuan-tuan dan puan, tak boleh dipaksa. Kita kena cetus. Kita kena buat. Kenapa you kena share you punya win? Kenapa you kena share you punya roadblock? Satu, kenapa kita nak share kita win ni? Kita nak acknowledge, kita nak aware, sebenarnya aku ni tak adalah bodoh-bodoh sangat. Kan, aku ni tak adalah teruk-teruk sangat pun. Sale aku ni bukannya lah rendah sangat. Alhamdulillah, okey. Aku ni rupanya pandai. Kan? Roadblock ni pula adalah kita nak acknowledge sebenarnya awak ni ada masalah ke tak ada. Kan? So kalau awak ada rasa macam sepatutnya aku kena buat lebih ni, biar dia ngaku. Biar dia ngaku, sebab kita tak nak cari salah orang. Sebab kita nak bersama orang yang kalau dia kata okey saya boleh buat lebih, okey jom kita buat sama-sama. Itu beza dia. Faham tak ni? Okey. Dan last, yang ketiga, apa yang kita nak share adalah kita punya dream. Kita punya dream. Simple. Roadblock ni macam kita punya limiting belief lah ya. Bagi saya roadblock ni lebih kepada, kalau contohlah semalam sepatutnya kita buat kita buat 2 posting je. Okay, kita buat 2 posting je. So roadblock ni lebih kepada macam ada tak rejection yang kita terima, ataupun sebenarnya sepatutnya semalam aku boleh buat sampai 10, tapi sebab malas, you buat 2 je, dapat 2 lah. So hari ni kita nak buat 8. Hari ni kita nak buat lebih. Faham tak? Terima kasih Miracle Life. Thank you. Dreams dengan goals sama ke? Sama. Cuma kenapa saya pilih dream? Kenapa saya pilih dream? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar tak vision board, dream board? Vision board Dr. Azura. Salam kat dia vision board, dream board. Apa awak rasa beza 2 benda ni? Vision dan dream. Apa beza? Kan, apa beza? Apa beza? Siapa pernah dengar vision board? Komen. Antara 2 ni kan, awak pernah dengar yang mana satu? Dream board ke vision board? Baru masuk baru balik COD. Alhamdulillah, terima kasih potato manis. Kan? Vision board macam ke arah, dream board tu macam seronok je. Baguslah Jana. Kan? So kalau tanya saya lah, vision board ini dia kita hanya menggunakan V saja. Visual. Nampak saja. Tapi berbeza dream ni pula, kita ada visual, kita ada auditory, kita ada kinestetik. Dream, mimpi. Berangan dengan mimpi, mana lebih deep? Berangan tu macam kita duk bayangkan saja. Bayangkan, tak ada buat apa-apa, bayangkan. Macam kalau bestnya kalau aku naik kereta. Tu macam vision board lah. Tapi dream ni, kita bayangkan, tapi kita ingat bau dia, kita pernah rasa, kita pernah pegang. Kadang-kadang kan benda yang sampai terbawa mimpi tu, contohlah tuan-tuan dan puan, saya pernah belajar ataupun saya pernah terbaca lah dalam satu cerita di mana ada orang dia kata dia teringin sangat nak mimpi Nabi Muhammad SAW. Kepala saya tutup perkataan, sabar Nisa, sabar, aku naikkan kejap lagi. Okay, ada orang dia tanya pada ustaz, pada tok guru dia, ustaz, saya teringin kan nak mimpi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang tercinta. Tapi macam mana nak mimpi tu?
So dia kata kalau biasanya apa yang kita mimpi tu adalah benda yang kita sangat rindu, yang betul-betul yang kita nak. Betul? Dia dah cuba tapi tak dapat. Dia cuba tapi tak dapat. So apa yang cikgu tu cakap, dia kata, okay, sebelum tidur, kan, cuba minum air garam. Cuba minum air garam. Dan tahu tak, masa dia minum air garam itu, pada malam itu, dia mimpi apa? Dia mimpi laut. Dia mimpi laut. So kenapa kata mimpi laut? Dia tanya balik cikgu, kenapa mimpi laut ni? Mungkin kerana sebab sebelum tidur tu, dia terlalu masin kan, sampai teringat-ingat betul-betul rasa. Betul, so bila dia macam nak minum air lagi, so dia mimpi laut. So kat situlah sebenarnya dreams kita ni, kenapa kita ni nak teringin nak mimpi someone ke siapa ke, tapi kenapa tak pernah capai? Sebab kita belum betul-betul nak. Kita cakap je nak mimpi, tapi dia punya keinginan kita tu nak sampai ke tahap itu tak betul-betul sampai terbawa mimpi lah. Maksudnya macam tu. Faham tak? So kalau kita betul-betul nak, contohlah kita ni biasalah bila kita nak something ke kan, ataupun rindu sangat dengan someone ke, lepas tu dia akan cakap, semalam aku termimpi pasal kau. Kenapa? So kat situlah dia akan adalah, sebab kita duk teringat kan. So insyaAllah, sebab tu dream ni dia lebih kuat sedikit berbanding vision. Faham tak? Sebab tu saya kata, saya kat sini saya nak share you punya dream. Dan dream ni lebih kepada apa? Kan, dream ni dia lebih kepada kita punya target. Apa yang kita nak capai hari tu, KPI. Boleh tak? Faham tak? Tapi jangan, maksud saya selalu mimpi 1 juta se. Macam mana tu? Manalah aku tahu, aku punya penafsir mimpi. Aku cerita je. Kan? So kalau you betul-betul nak 1 juta tu, doktor mimpi-mimpi 1 juta tu, mungkin baru balik seminar ke. Kan? Tapi kalau tanya saya, antara vision board dan dream board dia lebih powerful sikit lah, sebab dia bermain dengan VAK. Sebab tu kenapa kita upgrade ke dream board ini. First, nak buat dream board kan kena potong-potong, betul tak? Nak kena potong-potong, bahagi 9 kotak. Lepas tu yang di tengah-tengah tu adalah diri kita, untuk apa yang kita nak, dalam bisnes apa kita nak, dalam family apa kita nak, dalam hidup apa kita nak, betul? So bila dah potong-potong tu, letak. So dah letak gambar, kena cerita. So bila ada cerita tu, otak kita ni lebih hebat, boleh bayangkan, teringat-ingat, walaupun ada gambar, tapi bila ada cerita tu, insyaAllah kita ni kan lebih senang ingat cerita, betul tak? Dan yang terakhir itulah kinestetik. So bila kita ada tampal-tampal, ada layering kat kita punya dream board itu, kan, dream board itu tu kita sentiasa nampak dan boleh pegang, insyaAllah. Dan dia akan upgrade kita punya S, iaitu spiritual kita. So Allah itu akan mengikut sangkaan hamba-Nya. Percaya tak? Percaya kan? So insyaAllah boleh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, saya banyak bermimpi dari dunia yang nyata. Sebab tu saya kena usul lagi, bila tak ada, saya down. Wow, terbaik ni T. Dahsyat. Okay. Siap peyek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so faham tak ni? So morning booster kita akan start dengan penghargaan kecil kita hari ini. Okay, startlah dengan morning booster. Buatlah dalam Telegram ke, ataupun buat voice note pun okay. So kalau malu buat voice note, tulis sahaja. So tulis pun okay juga. Boleh? Alright. So itu yang pertama, penghargaan. Raikanlah sekecil-kecil wins yang kita dah pernah capai. Yang kedua, ni antara rahsia juga bagaimana kita nak bangkitkan balik anak tim kita ni. Yang kedua ini, kita kena selalu ingatkan balik. Kan? Waktu kita di mana dan bagaimana kita bermula. Itu. Ingatkan balik waktu, kat mana dan bagaimana kita bermula.
very powerful. Sebab biasanya orang akan excited pada 3 bulan yang pertama. Bulan keempat dia akan mula rasa macam, biasalah dia rasa macam dah selesa, betul tak? Dia rasa macam mungkin dah nak give up. Lagi-lagi macam TikTok kan, bila ke dalam TikTok ni, bila views orang kurang lah, tak macam dulu lah kan. So macam mana nak bangkitkan balik semangat tu adalah ingat balik waktu-waktu dulu tu, masa dulu kita akaun kecil. Tak ada suara. Hello? Ada suara tak? Ni cuba korang komen dulu, ada suara ke tak ni? Suara. Aku ni dah lah pantang kalau ada benda-benda yang suara tak ada lah, gambar clear lah. Janganlah buat saya nervous. Ada je suara tak ada. Faham. Biasanya orang-orang yang terus kata, "Sir, tak ada suara." Kan? Padahal dia boleh je refresh balik ke, keluar masuk balik ke. Kan? Dan kenapa dia cakap, dia terus kata, "Sir, tak ada suara?" Sebab dia warna apa? Cuba teka. Sebab dia warna apa? Yang dia nampak, dia rasa, dia terus share. Padahal mungkin dia tak on suara ke, ataupun tak naikkan volume ke, kan? Ataupun mungkin tiba-tiba line dia slow ke, dia warna apa? Pandai apa semua. So kalau boleh jangan marah dia, okey? Sebab dia warna hijau. So warna hijau ni apa yang dia nampak? Loh, kenapa kau tak refresh je dulu? Kan boleh back masuk balik. Awak tu purple. Faham tak? Awak tu purple. Kan? Kalau di mana yang pula tak ada suara? Ya ke tak ada suara? Betul ke? Dengar je suara. Dia akan cakap, betul ke awak tak ada suara? Ni warna apa? Ni warna apa? Ni warna biru. Dia macam, betul ke tak ada suara ni? Sian je kau. Cuba check. Sebab tu kadang-kadang dalam bila kita buat kelas ke, kita buat live ke, kan, ada macam-macam orang kita jumpa. Faham tak? Kan? So bagus kan ilmu color brain ni. So sebab sebelum ni mungkin kita dah marah-marah dah. Kan? Macam, kau ni boleh tak jangan kacau cakap yang tu? Tapi nak macam mana? Dia hijau. Dia akan memang tanpa rasa segan, memang dia akan macam tu. Dan saya pun okey je. Saya kalau boleh nak buat nak pastikan semua orang dapat lah dan faham lah apa saya sampaikan. Sebab tu kalau boleh, kalau tak ada suara tu buat saya rasa macam macam mana ni? Faham tak? Kan? Kalau yang bertindak sendiri maksudnya kalau yang bertindak sendiri tu memang hijau lah. Sebab apa? Kenapa dia bertindak sendiri? Sebab orang yang ditunggu tu tak siap-siap, lembab ya amat. Baik aku gerak sendiri je. So itulah color brain. Best kan? Color brain boleh bertukar ke tak? Tapi kita develop warna lain. So contoh, kita ada purple yang suka buat planning. Tetapi kenapa purple tu tiba-tiba terror buat keputusan? Sebab data yang dia dah kumpul tu dah cukup. Data yang dia ada itu dah cukup. Boleh? Faham So inilah 2 point bagaimana kita nak bangkitkan balik kita punya anak tim kita. Simple je. Okay, simple, straightforward. So kalau korang nak screenshot sekarang. Inilah dia. Okay. Sekejap saya okay. Dah. Color brain boleh bertukar ke Color brain boleh bertukar ke tidak? So far bertukar dengan berubah itu kan lebih kurang sama kan? Tidak. Cuma kita boleh develop warna lain lah. So kita ada 4 color. Kita ada hijau, kita ada purple, kita ada biru dan kita ada warna merah yang kita nak belajar pada hari ni. Okay. So mungkin ada orang dia dominan dia warna hijau. Kebanyakannya orang adalah warna hijau. Kebanyakannya. Dan selepas itu mungkin warna purple, warna biru, warna merah. Okay. Macam test tu ada apps ke? Tak ada. Kalau nak test color brain, nantilah kalau saya jumpa kat mana yang kita boleh buat test color brain. Kita boleh masukkan tapi tetap dengan warna tu je Kita boleh masukkan tapi tetap dengan warna tu. Maksudnya macam mana tu? Awak nak masukkan apa, Iman Shah? Maaf ya, macam mana nak tahu color brain? Kena buat test, Nelia. Kena buat test.
Hai Syamel. Oh, Syamel pun ada hari ni Hai. Kita boleh masukkan tapi tetap dengan warna tu je. Masukkan apa? Aku kadang-kadang soalan yang aku tak faham ni. Warna lain tu. Kita semua ada 4-4 colour. Kan? Kita semua ada 4-4 colour. So don't worry. Jangan risau. Awak ada semua 4-4 colour. Dia nak campur-campur warna sirap dengan susu jadi bandung. Aha. Okay. Macam mana nak buat colour brand test tu? Nanti saya carikan. Okay. Don't worry. Alright. So sekarang pukul apa Ui, 12.30. Okay, jom. So sekarang dah ready ke belum? Kita nak belajar colour brand kita yang warna merah. Macam mana nak test tu? Nantilah. Belajarlah dulu. Nanti. Kan, saya kalau nak share kat mana nak buat test tu pun saya kena nak cari dulu. Okay, dah keluar suara dah. Masuk semua lah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. So hari ni tuan-tuan dan puan, kita nak belajar colour brand yang ketiga, iaitu red brand. Ada pengkaji kata ada warna putih. Tak ada. Itu mungkin colour brand lain. Ataupun mungkin benda lain. Colour brand test tu bukan pseudoscience ke? Tak tahu, ikutlah rasa kepercayaan masing-masing. Kalau you rasa benda ni tak elok, tak bagus, you tak payah percaya. Sebab tu saya sendiri pun kata ambillah ilmu ni untuk jadikan kita punya, at least kita punya, untuk kenal diri kita. Saya tak kata guna colour brand ini untuk pergi teka tafsir orang. Saya tak suruh pun buat macam tu. Saya gunakan colour brand ini satu untuk perbaikikan cara saya berkomunikasi. Betul? Sebab mungkin dalam ramai-ramai student saya, alhamdulillah ada yang hijau. Kan, maksudnya hijau ni adalah green brainer. So jenis green brainer ini adalah orang yang nak cepat. So kalau saya menggunakan brain saya, kan, mungkin warna-warna yang tertentu dalam 4 colour itu, orang hijau mungkin rasa macam, alahai, apa benda rasa ni lembat, cepatlah sir, saya nak tahu ni, lambat je. Dia tak suka. Ada orang pula dia tak suka straightforward, dia nak kena step by step. Kan, itulah purple brainer. Ada orang pula nak kena tahu sebabnya kenapa saya kena belajar colour brand. Faham? Macam tu lah. So janganlah, bagi saya suka pesan pada semua orang, jangan taksub. Yang bila jadi taksub tu yang masuk jadi pseudoscience, metafizik, sampai kau nak kena cari pasangan ikut nombor, ikut tarikh lahir. Itu yang tak best. Benda-benda macam tu, kalau awak terlalu percaya benda-benda macam ni, nanti takut jatuh syirik. Gitu. Okay? Kita anggaplah kita gunakan ilmu ni untuk diri sendirilah. Itu je. Faham tau? Jangan taksub. Yang penting kalau ada kan sangat-sangat membantu, betul tak? Sangat-sangat membantu. Sama juga macam NLP. Kan, NLP tu pun kita belajar untuk body language. Kan, macam mana kalau orang tengah bercakap dengan orang, mata dia pandang kiri atas, maksudnya apa? Pandang kanan atas, maksudnya apa? Kan, handwriting analysis. Daripada tulisan tangan itu kita boleh teka karakter orang tu macam mana. Dope test, DOPE, dove, owl, peacock dan eagle. Dan itu semua adalah kajian. Dan kalau you rasa benda tu tak betul, ya jangan ambil. Faham tak? Saya simple. Saya ajar sharing sebab bagi saya benda ni adalah benda yang elok untuk satu diri sendiri. Kenapa aku ni senang sentap? Kenapa aku ni kalau buat apa-apa kena cepat? Kenapa aku ni lambat gila buat keputusan? So sebelum ni kan you tak faham. Tapi alhamdulillah makin banyak you belajar, makin banyak benda kan yang you rasa macam, alah, patutlah aku macam tu. Oh, okey. Gitu. Faham tak? Sebab tu belajar je. Tapi kalau boleh belajar dengan cikgu. Belajar dengan cikgu. Saya Eagle Sifu. Oh, awak dah buat dop test. Dop test saya boleh bagi link. Nanti saya bagi link dalam grup Telegram. Okay? So, siapa-siapa yang nak buat dop test, DOPE. So, dove, owl, peacock, eagle. Alright? Pergi kat Telegram, join sekarang. Okay? Kita join sekarang.
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey tuan-tuan. Biasalah. Kan saya ni suka baca komen. So bila cerita pasal komen ini dia akan jadi panjang pula. Mama Lion, WWP, Eagle, Swan lah kan sir. Itu cikgu Kamalia Kamal kan yang ajar kan Mama Lion tu, betul? Betul tak? So itu saya tak belajar lagi. Kadang-kadang jadi peacock. Kenapa ya? Rasanya bukan kadang-kadang tu. Nama pun cantik dah kat belakang. Cepat sir. Kau sabar je boleh tak Wina? Orang nak sembang dulu. Awak ni kalau saya bagi fakta nanti lari. Bagilah kita sembang lu. Let lu krebe lu. Betul saya penguin. Saya Mama Lion. Oh, saya tak tahu yang Mama Lion ke Mama Sita ke. Nantilah, nanti korang ajar saya, okey? Nanti korang buat live ataupun buat video cerita tentang Mama Lion. Okey? Cerita pasal Mama Lion. Tak adalah. Mana boleh saya marah. Saya tak marah. Cuma saya sedang menghargai chat-chat yang ada. Korang pula tak sabar. Sabarlah. Nak cepat-cepat nak pergi mana? Cepat-cepat nak pergi mana? Aku bukannya mukbang pun. Kan? Pernah tak tengok orang live kan? Dia nak makan kan? Tolong komen nak. Ni saya nak masuk ni. Itu dah setengah jam macam tu. Yelah saya masuk. Okay. So Rick Brenner ni pernah kenal tak? Okay. Dia ni kalau kita tahu orang Rick Brenner ni adalah orang yang fakta. Ingat keyword dia fakta. Structure. Okay. Dan berobjektif. So ini adalah 3 poin besar dalam karakter Rick Brenner. Rick Brenner ni orangnya jenis fakta, struktur dan objektif. Pernah jumpa tak orang-orang ataupun kawan kita yang habis makan ataupun belanja lah ataupun pasangan masing-masing dia suka minta apa tau? Dia suka minta resit. Dia suka minta resit. Pernah jumpa tak orang macam ni? Apa-apa kena ada resit. Sebab tu orang merah ni dia jarang ataupun susah lah sikit nak berbelanja secara online. Kenapa tau? Sebab bila berbelanja secara online, banyak benda-benda yang tak memuaskan hati dia. Maksudnya dia tak pegang dulu, dia tak nampak dulu, dia tak test dulu. So inilah ciri-ciri orang merah yang kita sayangkan ini. Okay? Saya suka simpan resit. Suami suka buangkan resit saya. So mungkin Puan Jannah main biru, second colour merah. Sebab ingat orang Rick Brenner ni adalah orang fakta. Ada objektif dia. Kenapa dia simpan resit? Untuk record. Sebab tu orang merah ni, kalau tanya saya, paling less expression. Mukanya itu kurang. Maksudnya tak berapa nak nampak sangat lah. Dia ni sedih ke, dia marah ke. Susah bercakap. Dia susah nak luahkan. Okay, dia susah nak luahkan. Tetapi ingat tuan-tuan, jika semua data dah lengkap, dia dah faham apa nak kena buat, apa yang keluar daripada mulutnya itu kadang-kadang menyakitkan hati. Dia memang jarang cakap, tapi once dia cakap, memang benda betul yang kita susah nak terima. Contoh kita dok pumpang nak diet. Kan, pumpang nak diet. So member tu macam dia memang tak layan, macam buat bodoh, sibuk dengan kerja sendiri kan. One day tiba-tiba, aku penat lah tengok kau. Kan, sembang nak berdiet dah 3 bulan, tapi hari makan macam tu. Macam mana nak kurus? Itu cakap orang merah. Cara cakap orang merah. So bila dia cakap macam tu, macam kau kenapa? Tak adalah. Kan, aku rasa kau pun cerita nak kurus tu dah aku dengar 3 bulan tu tak? Bila nak startnya? Kau tahu tak nak kalau nak kurus ni 85% tu kena jaga makan. Ini kalau makan lepas matahari terbit, matahari dah terbenam, kau rasa berapa jam perut tu nak kena hadam? Waktu ngadu kan, makin gemuk lah. Lepas tu aku tengok kau makan tu semua berminyak. McD hari-hari, Food Panda hari-hari. Workout aku tak pernah tengok, asyik tidur je. Waktu nak kurus, settle. Settle.
Settle. Itulah orang merah. Tapi dia dah bertahan selama 3 bulan. Dia dah bersabar selama 3 bulan. Faham tak? Dia ungkit pula. Dia tak ungkit. Dia tidak ungkit. Dia cuma menyatakan fakta. Apa yang dia nampak, itu yang dia cerita. Dah. Faham tak? Sebab tu dia jarang cakap. So itulah orang merah. So orang merah ni dia objektif. So kalau objektif tu maksudnya dia ikut rules and regulation. Okay, rules and regulation kalau kita tengok dia ni agak skema lah. Tahu tak kat mana orang merah ni selalu kerja? Kat mana biasanya orang merah ni selalu ditempatkan kerja? Ke mana tahu? Biasanya first di accounting. Okay, biasanya ramai orang merah kerja di accounting. Dan yang kedua di HR. Di HR. Kalau yang cakap macam tu, awal-awal macam mana patah pula semangat kadang-kadang. Kalau yang cakap awal-awal tu, bagi saya dia mungkin hijau. Kemungkinan orang yang cakap awal-awal terus condemn kita tu, kemungkinan dia tu adalah hijau. So orang merah dia jarang cakap awal-awal. Dia perlu dapatkan data dulu, dia nampak dulu, ada bukti. Masa tu kalau kau bising lagi aku sembuh. Itu orang merah. Kalau awal-awal, kalau dia tak ada bukti, dia malas nak layan. Tak apalah, mungkin kau baru nak bermula, dia bagi peluang. Tapi kalau 3 bulan benda yang sama, lepas tu duk ngadu benda yang sama, memang Sadaqallahul Azim. Dan salah dia ke? Bukan salah dia, salah awak juga. 3 bulan kot dia bagi masa. Kumpul bukti dulu dan baru bersuara. Betul. Dan kadang-kadang bersuara pun tidak. Tapi kalau awak kacau dia, memang kena lah. Memang kena lah. Mula-mula kita usah je dulu. Macam merah je awak tu, bunga flawless. Okay, so bayangkan saya bagi satu contoh lah supaya korang faham orang merah ni macam mana. Okay, biasanya kan yang suka minta cuti last minute ni ataupun minta cuti waktu kerja kita ni warna apa? Kan yang suka last minute. Last minute biasanya orang hijau, betul tak? Sebab dia berperasan, alamak nak kena cuti lah. Kan? So dia pun bawa lah. Dia ada surat lah. Alhamdulillah dia ada surat. Dia bawa masuk bilik HR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Nak jumpa boleh? Boleh, silakan. Duduk. So kata duduk. Kenapa ni? Nak minta cuti lah puan. Okey, boleh. So dia bagilah surat. Sudah bagi surat. Okey, nak cuti bila ni? Esok. Dia marah tak? Orang merah tak marah. Orang merah tak marah. So dia cakap apa? Okey, boleh. Tapi sebelum tu nak tanya, kalau SOP untuk minta cuti tu berapa hari sebelum 3 hari sebelum. Okey, faham. So awak nak cuti bila? Esok. So esok kan? So esok tu cukup tak 3 hari? Tak cukup. So kalau tak cukup, boleh ke saya bagi cuti? Tak boleh. So kalau sekarang dapat cuti tak? Tak. Settle. So itulah orang merah. So dia cakap memang tak ada perasaan. Memang mukanya memang gitu je muka dia. Tapi alhamdulillah lah kan, selesailah masalah tu. Sebab tu kadang-kadang orang merah ni dia akan buat sistem term and condition yang buatkan dia tak boleh, orang tu tak boleh buat apa-apa. So itulah orang merah. So kalau kita HR biru kan, HR biru, Assalamualaikum kak, kenapa nak cuti lah kak kan, besok mak datang lah daripada kampung. Bukannya awak dah cuti ke minggu lepas? Nak cuti lagi ke? Memanglah, tapi tiba mak datang ke? Oh ya ke? Jauh ke? Okey lah. Tapi kalau boleh lepas ni jangan buat lagi Tahu, nanti saya pening nak jawab dengan bos. Itu orang biru. Orang biru. Kan? Kalau orang purple pula, Assalamualaikum kak. Kenapa ni? Nak minta cuti lah. Kenapa? Kan? Kenapa nak minta cuti? Cuba cerita. Kan? Bukan kemarin dah cuti ke? So nak cuti ni nak buat apa? Ada siapa datang ke? Nanti kalau mak datang tu nak buat apa? Kan? So kalau saya bagi 1 hari je boleh? Itulah orang purple. So dia akan bagi jugalah. Dia kalau dipujuk-pujuk masih boleh bagi. Orang merah, kau buatlah macam mana pun tak boleh buat apa-apa. Faham tak? So dapat sesuatu? Okay? So orang merah ni adalah orang-orang yang sangat objektif lah. Itu je. Sebab tu orang merah ni kalau pergi belanja, orang merah pergi belanja, kalau dia mindset dia tu nak kena beli roti, dia pergi
beli roti, balik. Dah. Garang ni merah. Merah tak garang. Cuma dia tidak menunjukkan emosi. Dia hanya bercerita tentang fakta. So orang merah susah tukar pendirian. Setuju. Orang merah ni agak kuno. Kenapa dia punya mindset tu kuno? Bukan mindset dia kuno lah. Maksudnya dia susah nak cuba benda baru sebab benda yang ada sekarang tidak rosak. So kalau benda sekarang tak rosak, nak tukar buat apa? Faham tak? Kan benda tak rosak nak tukar dengan ada. Ingat orang merah tak garang. Cuma orang salah faham dengan orang merah sebab apa? Yelah siapa yang tak benda fakta kan? Benda fakta ni tak semua orang suka. Dan merah ni dia macam memerhatikan dulu. Sebab tu kadang-kadang siapa-siapa yang ada pasangan orang merah ini, kan, kalaulah awak nak suruh dia buat apa-apa lah. Contoh, orang merah ini berbeza dengan orang biru. Orang biru ni sangat romantik. Okay, orang biru ni sangat romantik. Dia suka zahirkan rasa sayang dia dengan perkataan, dengan bagi hadiah. Tu orang biru. Suka buat surprise, ni orang biru. Orang merah, dia tunjukkan rasa sayang dia pada pasangan dengan melakukan tanggungjawab. Dia lebih okey, dia tak nak nyusahkan isteri dia. Dia sidai baju bukan sebab dia ni sweet tak. Tapi itulah tanggungjawab. Kan? Dia cuci pinggan mangkuk, dia jadilah seperti mana suami yang sepatutnya terjadi mengikut panduan Rasulullah SAW. Itu orang merah. So kalau kata nak say I love you ke orang merah, memang kau tunggulah mungkin sepanjang you kahwin mungkin dah 12 tahun nak disebut I love you tu susah. So kita ni sebagai pasangan dia, mungkin sebelum ni kita tak faham, kan, kita tak tahu. So janganlah merajuk. Sebab kalau merajuk pun dia bukan boleh buat apa pun. Dia takkan boleh buat apa. Dia macam aku tak salah, buat apa aku nak pujuk? Kan? Lepas tu barulah nanti kita ni apalah. Dia tak faham. Itulah orang merah. Faham hijau cepat move on, malas rabut dengan merah. Dia iakan aja, menanglah kau seorang. Memang. Tapi merah jarang gaduh. Sebab kalau benda tu tak ada sebab dia nak kena gaduh, apa dia gaduh? Faham tak? Kan, majuk ke apa ke, memang dia tak kisahlah, awak majuklah seorang-seorang. Kan, saya peduli apa? Faham tak? Boleh? Okay? So janganlah terasa dengan suami-suami yang warna merah ni, ataupun isteri-isteri yang warna merah. Kan, red brainer ni kalau tak ada susah juga. Tuan-tuan dan puan-puan, red brainer ni dia macam biru. Kalau semalam saya cakap biru ni 50 ada seorang, dan merah ni dah 50 ada 3. Kan, tapi ingat berbezanya hijau, purple, biru, merah, masing-masing ada kelebihan dia masing-masing. So orang merah ni kalau tanya saya lah, antara yang paling setia yang pernah kita jumpa. Orang yang paling setia. Faham So live ni record tak? Saya tertinggal lah yang awal-awal tu. Saya cuba cari balik. Sebab tadi saya dah download guna kat TikTok ni. Nanti saya tengok. Okay, kalau ada saya upload. Kalau dalam closing macam mana nak handle customer merah se? Good, soalan yang bagus Haikal. So untuk customer merah biasanya dalam closing ini dia akan tanya tentang halal, sijil, safety. So itu. Biasanya contoh kalau kita nak closing orang merah ni, kita kena banyak keluarkan fakta-fakta lah. So kalau macam kita punya makanan itu, dia nak tengok kebersihan dia macam mana, packing tu macam mana, seal tu macam mana. Faham tak? So itulah sebenarnya karakter orang merah. Orang merah ni kalau sedap tu alhamdulillah, tetapi dia lebih fokus kepada selamat. Kan? Lepas tu halal ke tidak. So orang merah ni, kalau customer orang merah, dia akan tanya apa? Ada KKM? Inilah orang merah. Kan? So ada orang kata ada yang orang merah ni kalau pergi mana-mana akan tengok nutrient fact, apa ingredient. So itulah dia. Susah nak makan sesuka hati. Betul? Itulah orang merah. Orang merah halal toyib. Itu yang paling penting. Payah. Orang merah memang susah nak closing. Tapi kalau kita dah berjaya close dia antara customer kita yang paling setia. Dia tidak akan tukar orang lain.
Percaya kat saya lah. Okay, percaya cakap saya. Okay. Alright. So sekarang dah pukul 12.47. So Alhamdulillah. So semoga hari ini Tuan Ropan dapat idea bagaimana nak handle customer yang warna merah. Okay. Dan insyaAllah kita akan jumpa esok. Okay. So kalau contoh nak promote produk tu, kena ada dekat diri baru boleh buat. Tu rate brainer juga. Kalau tak ada produk, dia tak boleh buat. Mungkin boleh jadi dia merah. Kena ada produk dulu. Sebab apa? Dia kena study dulu pasal produk. Dia kena cuba dulu. Kena rasa dulu. So kemungkinan dia adalah warna merah. Tapi kadang-kadang kalau nak kena ada produk tu, biasanya purple boleh jadi juga. Boleh jadi purple. Kalau orang hijau dia tak kisah sangat. Orang biru yang penting kau kata sedap, aku beli. Okay. Biasanya kalau dapat customer merah, boleh meletup sales. Depend juga. So conclusionnya sebiru. Mana tahu? Ya ke saya biru? Hari ni saya pakai baju hitam. Hari ni saya pakai baju hitam. Ya, cuba study baru buat. So biasanya perkataan orang merah ni dia kena study dulu. So bagaimana kita nak closing orang merah ni ataupun nak menyampaikan message dengan baik untuk orang merah ini adalah dengan kita bagikan report. Kita kena bagi report. Kalau kita ada report, orang tu minta report, insyaAllah dia orang merah. Bayangkan kita ada leader hijau merah. So dia nak report tu hari ni, lepas tu ikut format yang dia bagi. Pernah jumpa tak bos yang macam tu? Pernah tak? Dia nak hari ni tetapi dia nak ikut format yang dia nak. Dia nak size font tu macam tu. Lepas tu dia nak font apa, margin yang macam itu. So itulah sebenarnya orang merah. Dan orang merah ni biasanya dia akan pentingkan structure lah. Sebab tu asas tu penting, nota tu penting. Dan dia cuba try to understand sebab kenapa aku kena buat ni. Contoh kalau kita ada tim kita warna merah, suruh buat sale. You kena bagi tahu kenapa dia kena buat sale. Itu. Siap ukur pakai pembaris, dia salah sikit print balik. Itu jannah. Kalau ukur pakai pembaris, salah sikit print balik tu lebih kepada purple. Purple objektif orang merah ni dah print. Maksudnya dia dah siap dari awal. Orang merah ni jarang salah. Orang merah ni jarang salah. At least benda tu masih terbaca, objektifnya sampai settle. Tapi kalau orang purple ini, dia kena balance. Balance tu maksudnya dia kena perfect lah. Dia sanggup ulang balik dari awal. Orang merah ni jenis tegas ke dia tidak tegas. Dia tegas, dia bukan garang dia tegas. So maksudnya orang merah ini hidupnya itu ada objektif. Hidupnya itu ada objektif. Maksudnya dia tak suka keluar rumah, tapi kalau perlu keluar rumah pasti ada sebab yang kuat. Okay. Buat kerja memang double check. Itu orang purple. Sebab tu kenapa orang purple ni delay, sebab nak kena double check. Dia ada rasa ragu-ragu. Saya semua warna ada. Betul. Kita semua ada. Tegas tapi tak garang. Betul. Dia bukan garang. Garang ni macam tak boleh nak kena tegur. Orang tegas ni, okay besok saya nak. Dah. Memang dia nak. Orang merah ni selalu ada prinsip dia sendiri kan sir. Dia ada kepercayaan dia. Dan dia tak kisah orang nak cakap apa, selagi benda tu dia percaya dan benda tu tak melanggar apa-apa dalam agama, dah settle. So contoh kalau dia kata kalau keluar rumah kena pakai kasut, ya pakai kasut. Sebab apa? Kasut itu bagi dia contoh. Ada orang macam bapak-bapak kita dulu kan, dia agak skema kan, pakai tain, ataupun setiap hari bangun pukul 4.30. So kenapa dia bangun 4.30? Mungkin kerana itu adalah memang objektif dia. Sebab kalau bangun pagi, makin awal kita start hari kita, makin banyak kita boleh buat. Kan? Sama lah. So kalau kerja kan, dia nak pakai borang yang dia nak kerja tu nampak. Dia kalau kerja, dia nak pakai borang, dia nak kerja tu nampak. Betul? Ni orang merah. Dia nak security. Orang merah. Dia kena ada buku. Kena tulis. Ni orang merah. Orang merah suka bergaul? Tak. Jarang. Sebab orang merah ni, orang tak takut nak bergaul dengan orang merah ni sebab dia tiada emotion. Dia macam tak best bercakap dengan orang merah. Orang merah ni jadi cerewet juga ke? Cerewet itu tidak.
Cerewet itu tidak, tetapi dia ada dia punya format dalam hidup dia. Adakah merah ni kebanyakan introvert? Tak semestinya. Tak semestinya. Introvert, extrovert tak ada kaitan dengan colour brain. Tapi kita nampak lah orang merah ni kenapa dia suka duduk seorang-seorang, sebab itu kerja dia. Kan, kerja dia kan. So dia bukannya tak suka buat benda lain kan, sebab tapi dia ada objektif kan. Kalau kedekut warna apa? Kedekut ni dia bukan kedekut, dia berkira-kira warna merah. Sebab tu orang merah kalau beli apa-apa kena ada resit, Kan, apa yang dicakap mesti benda yang penting, fakta dan bermakna. Terbaik Salwa. Pandailah awak sekarang. Good. Pinky sir. Pinky tak ada. Biasanya kalau orang-orang yang suka pakai warna-warna striking kan adalah peacock dan kemungkinan adalah hijau. Hijau ataupun biru lah. Biru ni dia memang nak kena presentable. Contoh kan biru, kalau kita nak tahu dia ni biru ke tidak, cuba ambil gambar ramai-ramai. Muka dia kena cantik. Muka dia kena A. Kalau muka dia tak A, ulang. Tu orang biru. So faham tak? Dapat sesuatu tak hari ni? Perbezaan paling ketara antara merah dengan purple purple lebih kepada planning. Kan? Purple kena ada planning, merah kena ada objektif. Pegang itu je. Objektif. So maksudnya objektif itu dia tak kisah pasal planning tu, tapi objektif tu apa yang kita nak kena capai, sebab dan kenapa. Itu lebih dipentingkan oleh orang merah. Macam tu. So lelaki banyak warna merah ke? Sebab kalau suruh pergi kedai beli roti je lah yang dia beli. Tidak. Kan, lelaki kebanyakan dia tak ada kaitan lelaki dan perempuan. Kenapa lelaki ni kalau pergi kedai suruh beli roti dan roti je yang dia beli, itu memang sebab otak lelaki. Kan, otak lelaki ni bukan multitasking. Dia hanya fokus satu benda je. Begitu. Betul. So kalau awak nak lelaki tu beli lebih daripada roti saja, bagi tahu awal. Dan tolong saya jangan bagi hint dengan lelaki. Lelaki dok faham. Bercakap dengan lelaki tak faham. Jangan bagi hint. Lagi-lagi tanya soalan, tak kisah, beli je apa-apa. Jangan. Nak beli makanan sendiri pun dia dah pening, apatah lagi nak jawab soalan nak makan apa. Ataupun tak kisah, beli je apa-apa. Oh, itu sakit kepala. Itu sakit kepala. Itu another cerita lah. Itu lelaki versus perempuan. Faham Mama saya orang merah. Kalau beli apa-apa kena tunjuk resit. Betul, kena claim kan. Kalau buat kerja atau projek lambat itu warna apa? Kenapa projek tu lambat dulu? So kalau kadang kenapa projek tu lambat disebabkan dia kena buat planning dan kena analyse, kemungkinan warna merah. Maksudnya dia kena ada data. Geram lah lelaki yang tak faham ni. Okey, dia sebenarnya kenapa kita geram lelaki tak faham ni? Awak pernah cuba tak try untuk pastikan awak faham lelaki tu macam mana? Awak nak orang faham. Tapi awak faham tak lelaki tu macam mana? Awak faham tak orang lain tu macam mana? So itulah kelebihan dia. Okey? Patut kita colour brain ada pada semua orang. Betul. Patut sekata colour brain ada pada semua orang. Memang ada pada semua orang. Kita ada semua 4 warna. Kalau bos minta hari ni semalam kena siap tu colour apa? Colour hijau. Dia main sebut je apa yang dia nak. Faham nanti buat sharing lelaki versus perempuan. Alah, nantilah. Nanti. Nanti dulu. Tapi saya tu tajuk yang sangat menarik juga. Tapi saya tak pakar sangat lah. Saya akan cerita hanya benda yang saya tahu saja. Itu warna apa. Okay. Alright. So sebagai penutup untuk hari ni, sekarang kita dah pukul 12.56. Ada 4 minit. Okay. So boleh tak saya nak minta korang cuba share dengan saya. Cuba teka saya ni colour brain warna apa dan kenapa. Colour brain ni nak tahu kita colour apa bergantung pada situasi kita ke ya. Situasi kita ni sebenarnya akan menunjukkan kita ni colour apa. Begitu. Faham tak? Situasi tu yang akan menunjukkan kita ni colour apa. Beza warna, beza cara dia handle situasi. So warna purple. Kenapa? Bagi tahu sebab kenapa. Red brain. Sir, kenapa red brain? Saya orang biru, orang purple. Mungkin. Kenapa? Sebab kenapa? Kita nak buat sesi last ni, share dengan saya sebab you dah belajar 4 warna, hijau, purple, biru, merah. Saya dah bagi semua sebab-sebab dia, macam mana nak handle, karakter dia macam mana. So saya warna apa?
Biru selalu fikir pasal kebaikan orang, entertain orang and give the best untuk orang. Menarik. Kalau cepat lupa tu color brain apa? Cepat lupa itu hijau. Dia sebab move on. Blue sebab suka art, maksudnya lukis-lukis dalam belajar. Menarik. Saya suka. Bila orang tak dengar, saya rasa terganggu sangat. Hitam tak ada ke saya? Tak ada. Biru prihatin, people oriented, suka berkomunikasi. Faham? Wonder purpose sebab plan nak live IG, TikTok, tapi dekat IG problem so mood saya tak okay. Faham? Sebab apa yang saya plan tak jadi seperti apa yang saya harapkan. Betul? Setuju? Yang ini ada kat tele tak? InsyaAllah nanti saya akan cuba download dan saya akan share dalam tele. Okay, sama juga nak tahu record. Tak apa. Okay, tuan-tuan dan puan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya ajar closing, kan, saya buat sharing tentang motivation. Sebab kadang-kadang you perasan kan, kalau kita cerita pasal biru semalam, kita nampak orang biru ni sangat lemah, kan, ataupun senang kesian kat orang, kan, susah nak percaya diri, kan, suka dahulukan orang lain. Betul? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, orang biru pun boleh buat sale. Dan kenapa saya cakap macam tu, kan, saya pun adalah antara orang-orang yang senang kesian kat orang juga. Saya, color brain saya dominan biru, nombor 2 hijau. Sebab tu saya senang move on. Tadi kan IG, saya kalau boleh nak buat dua-dua, betul tak? Saya dah setting awal dah. Kan, tiba-tiba suara tak keluar. Saya moody lah. Kan? Tapi bila saya moody, saya fikir pasal korang. Kan, saya fikir pasal korang. Bila korang rasa macam, alamak, nanti kalau saya moody untuk benda yang kita tak boleh nak kontrol, dah tak payah nak serabut, move on. Faham tak? Tapi rasa hati tu, rasa tak puas tu adalah. Rasa macam, apa lagi aku yang silap hari ni? Tapi bila kita fikir-fikir balik, adalah saya silap juga. Memang ada saya silap. Kalau boleh, gunalah color brain ini, kan, dan perbaiki cara kita komunikasi. Faham Semalam pun ada bagi hint, blue brainer. Wow. Tak nak sangat sangat hijau. Saya hijau nombor 2. Saya paling sikit warna merah. Saya paling sikit warna merah. Saya orang yang sangat tak detail. Saya adalah orang yang sangat tak detail. Urutan biru, hijau, purple, merah. Good job Keding. Good job. Saya tak pandai serabut dan jenis relax je. Jenis apa? Orang merah. Orang merah adalah orang yang sangat relax. Sebab apa? Sebab dia under control kan? Under control. Kan, kalau orang biru antara yang paling kelang kabut sekali. Kan, orang biru antara yang paling kelang kabut sekali. Kenapa saya nampak relax? Sebab saya dah prepare for the best. Kan? Kalau tak jadi, ya sudah. Tetapi setiap apa yang saya buat tu, saya tahulah kalau jadi macam ni, kena urus macam ni. Kalau jadi ni, sebab tu kadang-kadang orang biru ni, kenapa kita ni susah nak handle kita punya emosi adalah sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Bila tak tahu tu yang menyebabkan kita stres. Alhamdulillah, saya learn for my mistake. Saya prepare awal. Saya sangat menghargai orang-orang yang ada. Dan sebab tu kadang-kadang, contohlah kan, kalau kita fikir-fikir kan, dah kenapa saya nak kena buat live 12 hari setiap hari 11.30? Untuk apa? Kan? Alhamdulillah lah, saya fikir satu je, kan, apa yang saya bagikan ini, saya share ini untuk anda semua, dan anda semua amalkan apa yang saya ajar. Dan insyaAllah dengan apa yang saya ajar ni, tuan-tuan boleh upgrade sale, naikkan sale, at least lah, kan, berubahlah daripada yang semalam. Dan setiap perubahan positif yang tuan-tuan dapat itu, yang anda dapat itu, menjadi asbab banyak jugalah yang saya dapat. Simple, itu je. Okay? Dan insyaAllah, don't worry, kita akan ada lagi sesi, kan, sebab korang dah tahu saya ni biru. Boleh ke saya nak tinggalkan korang? Sampai hati ke kalau saya tak buat live? Sampai hati ke? Kan? Suka hati saya lah nak buat live ke tidak? Kan? Orang yang senang tak boleh buat kerja dalam satu masa. Orang yang senang tak boleh buat kerja dalam satu masa. Senang serabut. Kalau apa orang yang senang tak boleh buat kerja satu dalam satu masa. Senang serabut. Antara orang purple ataupun orang merah. Orang purple dia kena buat satu-satu. Orang merah kena buat satu-satu. Orang hijau boleh multitasking. Tapi kadang-kadang takut kerja tak selesai lah. Memanglah suka hati, tapi sampai hati kesa. Pandai.
Pandai awak mainkan saya. Tapi itulah, insyaAllah. Alright, so all the best. So semoga Color Brain, tajuk Color Brain ini membukalah minda tuan-tuan perempuan dan anda semua untuk closing dengan lebih wow, okay? InsyaAllah. So itu sajalah. Dah pukul 1 dah ni. Kejap lagi saya ada buat sharing pula pukul 2 bersama Team for Future. So korang tolong pergi ke saya punya bio. Okay? Pergi kat bio saya, join group Telegram, okay? InsyaAllah. Esok ada kelas kan, sir? Ada? Ada? Kesian sir orang merah. Orang tak suka bergaul dengan dia. Ya. Tapi dia baik. Dia baik. Alright. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya bersiaran daripada tepi pantai Bali hari ini. Dan insyaAllah kita doakan besok kita di tempat lain lah. So yang baik semua datang dari Allah. Yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan sisi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So insyaAllah hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti kita akan berjiran di mana? Kita akan berjiran di syurga nanti. So saya Sudarma, your favorite closing specialist. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. So siapa yang belum join group Telegram, please join group Telegram yang berada di bio saya. Okay? So kita jumpa esok pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.